inilah sampai kepada hikmah yang keempat. Sambung lagi, telah firman Allah Ta'ala, wa ma hum bidzallina bihi min ahadin illa biiznillah. Surah Al-Baqarah 102. Artinya, dan tidaklah mereka itu, kita ambil arti ayat dulu sebelum lihat kepada tafsir. Kita ambil dalam likungan tu. Dan tidaklah mereka itu yang boleh beri mudarat. Boleh, bisalah sini tu, jangan lupa kelimah tu. Dan tidaklah mereka itu yang bisa beri mudarat mereka itu dengan dia akan seorang pun. Tu isim nakirah. Min ahadin isim nakirah di halaman nafi memberi faedah umum. Dari tu akan seorang pun. Tu faham kata umum lah tu. Kalau kata akan seorang, tak punya umum kan? Boleh jadi yang lain tidak. Akan seorang pun. Umum lah tu. Tak ada kecuali dah tu. Umumkan. Ataupun kita ulangkan satu huruf lagi, seseorang. Ya juga kan? Akan seseorang. Tambah lagi. Akan seseorang pun. Itu nak beri pada umum. Apalagi dia mari pula zaidah min. Zaidah min tu. Wa ma hum bidzallina bihi min ahadin. Kamu ni dalam terjemah tu, tidak yang boleh beri mudarat mereka itu dengan dia akan. Terjemah akan, tidak terjemah dari. Apa nak menyata di situ? Nak menyatakan bahawa min pada min ahadi itu min zaidah pada maf'ul. Min zaidah pada maf'ul bagi dhallina. Wa ma hum ma nafi. Kalau kata ma hijaziyah, mana hum isimnya bidhalli nasab, ialah apa dia, majrur dengan harah jazaidah khabar bagi ma hijaziyah. Kalau berlaku di atas satu lagi hum mubtada bidharrin ta'alluq manzuf khabar. Dan tidaklah mereka itu, dhamir mereka itu kembali ke mana? Tafsir dhamir. Dan tidaklah mereka itu artinya tukang-tukang sihir, saharah. Tukang-tukang sihir. Dan ataupun orang Yahudi. Itu maknanya dhamir itu boleh kembali juga kepada orang Yahudi, kerana orang Yahudi memainkan ilmu sihir semenjak turun menurun daripada dulu lagi masa Nabi Sulaiman, selepas meninggalnya Sulaiman kan. Banyak mereka main ilmu sihir sehingga dinisbah kepada katanya peninggalan pusaka yang ditinggal oleh Sulaiman. Allah menolakkan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Kan Allah cerita kepada kita. Jadi orang yang memainkan ilmu sihir orang Yahudi. Kemudian dia mensihirkan, lalu Allah Ta'ala kata wa ma hum bidzallina bihi, dan tidaklah mereka itu artinya tukang-tukang sihir, umum kepada siapa saja, Yahudi dan lain. Kerana memakai ilmu sihir bukan khas dengan mereka itu. Siapa orang Islam pun ada juga kan. Artinya tukang-tukang sihir atau orang Yahudi atau segala syaitan. Dhamir boleh kembali kepada tiga itu. Tidaklah mereka itu yang boleh, yang dapat memberi mudarat. Tak boleh beri mudarat, tak boleh beri berbahaya dengan dia, yakni dengan sihir itu. Ini dengan dia, dengan sebab. Dengan dia, yakni dengan sebab sihir itu, tak boleh beri mudarat akan seorang pun. Kita duduk situ dulu, berhenti situ dulu. Akan seorang pun tak boleh beri mudarat dengan sihir dan dengan apa saja, tak boleh beri mudarat illa mari illa malaikan, kecuali biiznillah,
hal keadaan ia, itu isyarat pada ba pada biiznillah, ta'alluq dengan sewaktu mahzuh jadi hal. Lalu isyarat dalam terjemah malaikat hal keadaan ia, apa ia, yakni keadaan sihir itu ataupun beri mutara itu. Hal keadaan ia, keadaan sihir ataupun beri mutara itu yang disertakan akan dia dengan isyarat pula ni menyatakan ba pada biiznillah selain pada ta'alluq dengan suatu mahzuf jadi hal, ba juga dengan makna ba lil musahabah yang disertakan. Nah, hal keadaan dia sihir ataupun beri mutara itu yang disertakan akan dia dengan semata-mata izin Allah. Tetap kembali akidah kita kepada qada dan qadar. Tak ada suatu perkara yang berlaku dengan sendiri, dengan tidak melaku oleh Allah kan. Seorang kena sihir, jatuh sakit, hatta kan bukan manusia awam umum, hatta Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam takkan pernah disihir kan. Turun ayat qul a'udzu birabbil falaq itu tersebab daripada ia kena sihir kan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung Muhammad dengan Tuhan daripada kejahatan orang yang dengki. Idza hasada ay idza azhara hasadahu, apabila ia menzahirkan kedengkiannya dengan melakukan sihir. Sekadar dengki tak ada jadi bahaya apa. Dengki hanyalah tamanni zawali ni'matil ghaib, cita hati akan hilang nikmat dari orang lain. Sekadar dengki saja tak berbahaya. Tapi bila terlalu kuat dengki dia tu, lalu menzahirkan kedengkian. Lahana menzahir kedengkian dengan menggunakan sihir. Jadi iza hasada ay iza azhara hasadahu. Karena hasad hanya dalam hati, cita hilang nikmat dari orang lain. Orang yang kaya kita cita nak hilang kekayaan. Orang yang punya ilmu kita cita supaya hilang keilmuan dia. Orang yang ada pangkat jawatan kita cita supaya hilang pangkat jawatan. Sekadar cita tak hilang. Lalu kita menggunakan sihir supaya dia jatuh dalam sakit dosa, jatuh jawatan dia, hilang keilmuan dia, hilang peringatan. Itu supaya menzahirkan kedengkian. Meminta berlindung ya Muhammad dengan Tuhan dari kejahatan orang yang dengki apabila menzahirkan kedengkian. Maka Nabi SAW disihir oleh orang Yahudi dengan upahkan kepada perempuan yang tukar jampi kan. Maka Nabi jatuh sakit dari sihir. Itu sebagai sabab. Adakah sihir yang membekas? Tidak. Semua tu dengan takdir dari Allah, dengan izin dari Allah, dengan kehendak Allah. Hakikat di situ. Sebab itu apabila sampai masanya hak takdir Allah, berapa lamanya jatuh sakit itu, Allah memberitahu kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa memberitahu ke orang yang mensihirkan dia, labid apa semua sekali, cara buatnya bagai patung ya dia apa di cocok dengan jarum dan sebagainya, ada jampi, tanamnya di situ, di kamu di dalam. Kalau petani panggil telaga, sini panggil apa telaga? Sumur. Sumur. Tapi faham juga telaga. Faham. Sumur. Itu dia. Ditanam ke dalam sumur. Hingga di berapa dia panggil Sayyidina Ali untuk dia ambil ke barang sihir itu. Nah, setelah itu Ali mai bentangkan barang sihir yang dibuatnya. Ali kata, izinkan kami untuk nak membunuh ke orang yang sihir ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salata wa amma ana, adapun aku, faqad syafanillah, aku Allah dah menyembuhkan aku. Tak perlu lagi selesai kerjanya. Kalau kita tak selesai lagi sekadar itu, apalagi tahu orang yang mensihirkan kita, orang itu akan jalan lagi lah. Tapi Nabi SAW tak apa, walaupun dia tahu yang tu sihir dia. Jangan, aku sudah sembuh oleh Allah, cukup. Sebab kata kita jatuh sakit, tujuan penting ialah sembuh, hilang kan. Bila hilang sembuh, selesai.
Walaupun tahu kata sebab yang aku sakit, yang sianu itu mensihirkan aku. Itu hak dia, soal dia. Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertaubat, selesai. Dia tak bertaubat, tanggungjawab Allah bukan aku. Tu orang kedudukannya tinggi kalau kita tak boleh beritahu. Siapa yang buat? Jangan. Jangan tahu. Nanti tak senang hati pula. Hanya penting kitanya siuman daripada penyakit, hilang sembuh, tu saja. Kan? Sebab tu orang hati bersih, tahu tak apa. Baiklah itulah. Dengan semata-mata izin Allah, yakni dengan kehendaknya Allah yang telah takdir dan menentu ia pada azal dan sedia. Baik. Wallahu alam. Dan telah berkata syarih, yakni Ibn Abbad An-Nifzi, tua bagi kita Ghaithul Mawahibil Aliyah. Semuanya bila sebut syarah-syarah di sini telah pun kita menyatakan semua terjemah mereka. Patut ada kata sini dia nota kaki dua tu, yakni Ibn Abbad An-Nifzi, dan sungguh telah lalu oleh menyatakan terjemahannya riwayat hidup dia tu daripada laqabnya dan namanya dan riwayat hidupnya, semua tu telah dinyatakan. Dan bahawasanya yakni Ibn Abbad ialah yang dikehendakinya apabila diitlak akan syarah. Ke depan lagi tu telah berkata syarah, kata syarah. Siapakah syarah bila diitlakkan? Sudah kita jaga. Maka rajaklah engkau pada sahifah 2. Pada awal muqaddimah bagi ini syarahan. Di muka 2, muka surat 2 di sana ada nyatakan. Kata syarah dan barangkali musannif yakni Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrahu, barangkali mendatang ia musannif akan ini masalah, yakni ini hikmah dahulu daripada bercakap, takluk pada mendatangkan ini masalah, yakni mendatangkan ini hikmah yang ketiga, sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdar. Kan barangkali musannaf mendatang ke ini hikmah, mendatang dahulu ataupun sebelum daripada bercakapnya musannaf qaddasallahu sirrahu, sebelum daripada bercakap ataupun berbicara, kan? Bercakap ataupun bicara, kan? Sebelum daripada bercakap ataupun berbicara pada masalah tadbir, yakni pada kata hikmah yang keempat, arih nafsaka minat tadbir ila akhir, hingga ke akhir. Sebab apa tu? Yang lagi akan datangnya pada hikmah yang keempat, supaya ilak bagi katanya mendatang, supaya memberitahu ia musannif qaddasallahu sirrahu, memberitahu akan engkau hai mukhatab ataupun murid, katalah akan engkau hai mukhatab, dengan demikian itu hikmah, supaya memberitahukan bahawasanya ada tadbir dan mengatur itu tidak dapat faedah padanya pada tadbir dan mengatur itu, sebab kerana bahawasa hemmah yang sangat kuat dan tajamnya apabila tiada beri faedah ia akan sewaktu pada mencari dan mengubahkan akan segala takdir Tuhan, bagaimanakah boleh beri faedah pada demikian itu, pada mencari dan mengubahkan segala takdir itu oleh tadbir? Artinya yakni nak tafsir kata istifham ingkari, bagaimanakah boleh, bagaimanakah bisa beri faedah pada demikian itu tadbir, pada demikian itu oleh tadbir? Yakni tidak boleh. Kita guna boleh, ya. Tidak bisa. Sini kata yakni tidak boleh, tidak dapat, tidak bisa beri faedah ia tadbir padanya pada mencari dan mengubahkan segala takdir Allah. Hatta hemah yang kuat, setara mana kuat, walau mi'ata alfin sekali, walau mi'ata alfin, dan jikalau 100,000 kali semangat kuat pun tak boleh mengubahkan takdir Allah.
bagaimana pula tadbir semata-mata itu? Sedangkan pada hakikat yudabbirul amra minas samai ilal ard. Itu hakiki kan? Tadbir ia Allah akan urusan dari langit hingga kepada bumi. Siapa yang mentadbir pada hakikat? Allah. Tapi Allah sendiri juga menisnadkan tadbir kepada para malaikat. Fal mudabbirati amra kan. Dia bersumpah tu. Wan nazi'ati gharqa akhi fal mudabbirati amra. Allah bersumpah dengan segala malaikat yang mentadbirkan alam. Jibril mentadbirkan urusan menurut wahyu dan lainnya. Izrail mentadbirkan perkara mengenai dengan qabat nyawa. Kan cabut nyawa. Itu tadbir hak Izrail. Manakala Mikail Israfil mencarakan rezeki, antara lain pula Israfil itu meniupkan sangkakala. Itu siapa yang mentadbir? Para malaikat itulah. Maka Allah Ta'ala kata al-mudabbirati, segala malaikat yang mentadbirkan. Itu isnad majal. Bila kembali pada hakiki, Allah lah yang mudabbirnya. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Hakikatan ialah mudabbir hakikat Allah. Yang lain boleh panggil mudabbir juga. Jalan majal. Begitu kita manusia, kita jadi pengurusi, kita tadbirkan. Kita jadi pengtua kampung, kita ada tadbirkan. Kita pemerintah, kita ada tadbirkan. Negeri, negara, kata gila. Itu panggil majal. Jangan terasa bahawa kita sendirilah tadbir. Kalau kita ingat gitu, itu salah kita dalam akidah kan. Orang kufur tak apalah, tidak ada Tuhan dari awal lagi. Kita orang mukmin semua tu bertuhan kepada Allah, mengaku bahawa Tuhan yang menciptakan sekalian alam, Tuhan yang mengaturkan sekalian alam. Arti hakikat tadbir ialah dari Allah. Cuma di bahasa ikhtiar usaha, di bahasa kepada kita, boleh kita sanggup saya yang mentadbir, saya yang mengatur, tidak ada salah. Dari segi tu, dari segi cakap tidak ada salah, dari segi syariat tidak ada salah, asalkan i'tikad kita hakikat Allah. Itu dia. Itu makna kata yakni tidak boleh beri faedah ia tadbir padanya pada mencari mengubahkan segala takdir Tuhan, dan barang yang tidak ada faedah padanya itu ialah yang sia-sia. Ni kata ni yang sia-sia. Sini nia sia-sia juga. Jadi kat ngaku lumah apa di bahasa Siam, sia rosak, sia. Bahasa Siam panggil sia. Kalau kita kata merugikan masa, Asia panggil sia-wela. Rugi masa, habis masa begitu dengan tidak berfaedah. Sia bahasa Siam. Melayu tani sia tapi dia ulang, sia-sia. Tapi raja tani sia-sia. Indonesia sia-sia juga. Sia-sia juga itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Aceh sia-sia juga. Sia-sia juga. Tak apa, sama. Itulah. Jadi berarti kalaulah kita hidup mengatur barang yang tidak memberi faedah, sia-sia. Sedangkan itu. Oleh yang demikian, tiada tadi kata saya gia. Sini? Sia gia. Tiada saya gia. Tiada saya gia ini tak sepatutlah. Bahawa bermasyghul, berbimbang, dan juga panggil bersibuk. Tak saya gia bahawa bermasyghul dengan dia. Dengan apa? Dengan barang yang tidak ada faedah padanya. Dan bersusah lelah. Sini panggil apa? Susah lelah. Payah. Susah payah. Kita ni cakap juga susah payah, susah lelah, penat, letih. Kita ni banyak dia guna situ. Jadi penat saja, susah lelah. Dia tanya panggil. Susah payah dan bersusah payah. Saya gia tak saya gia bahawa bersusah payah padanya pada barang yang tidak ada faedah oleh orang-orang yang punya akal. Jadi mapuhnya kalau hidup bersusah payah dengan barang tak beri faedah, hukumnya orang itu tak berakal.
Tapi bukan murad tak ada akal langsung lalu dikait yang mempunyai akal yang sempurnanya. Bermaknanya tak sempurna akal seseorang kalau ia bermasyhur dengan barang yang tidak memberi faedah khususnya pada agama. Jadi sia-sia saja kan. Habis masa dengan sia-sia. Am hasibtum anna khalaqnakum abathan? Allah bertanya kan, adakah kamu sangka bahawa kami menjadikan kamu itu sia-sia? Tidur, duduk, bangun, makan, tidur, bangun, makan, itu je. Kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu di antara hikmah kami jadikan kamu supaya kamu itu hamba kepada kami, hamba kepada aku. Tiba-tiba kamu tak ada zahir kehambaan. Tidur, duduk, bangun, makan, minum, hanya bersukaria. Itu dikatakan abasan. Am hasibtum annama khalaqnakum abasan? Tentu kita jawab tidak. Bila tidak, mestilah kita kena lakukan perkara yang berfaedah. Kan? Dunianya, akhiratnya. Sebab tu atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sedangkan orang kafir minta juga dari Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sekadar itu saja. Tak ada wa fil akhirati hasanah pasal dia tidak percaya akhirat. Ada kita orang mukmin dua-dua sekali. Dunia hasanah, minta ke atina. Allah puji pula orang berdoa dengan itu. Kan? Setengah wa minhum, setengah mereka itu manusia, mereka yang berkata man yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, dua-dua sekali Allah puji. Ini kita orang mukmin. Buat sementara kita nak meninggalkan alam dunia ke akhirat, sementara kita juga nak gunakan dalam dunia hasanah. Kan? Dan Allah Ta'ala mendului pula atina fid dunya hasanah kerana kita sedang berada di dunia. Akhir waqina azabannar. Itulah kita orang mukmin supaya hidupnya tak lalai. Berusaha atas jalan yang berfaedah kepada agama. Dan dari kerana itulah, yakni kerana bahawasanya ada tadbir itu tidak beri faedah ia pada mengubahkan akan segala takdir dan segala penentuan yang telah menentu akan dia. Penentuan tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang telah menjadi ia akan sekalian alam. Kerana itulah berkata nyampai ilak muqaddam. Dan dari kerana itu ni ilak bagi kata berkata oleh musannaf. Nyampai ilak ta'lilun muqaddam panggilnya. Kerana itulah berkata oleh musannaf Syekh Ibn Atha'illah qaddasallahu ta'ala sirrahu. Kerana itulah dia kata arih nafsaka minat tadbir. Itu hikmah ya ke apa? Sebab itulah dia kata arih nafsaka minat tadbir hingga akhir barang, yakni hikmah yang lagi akan datang oleh sebutnya insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Kita cuba tengok arih nafsaka, beri rehat olehmu akan dirimu dari dengan tadbir Tuhanmu, rehat daripada tadbirmu. Kita senang ada orang yang dah atur atas kita kan. Bagi kita anak, kita seorang anak, tiba-tiba semua urusan diatur oleh bapaknya. Kita senanglah anak. Diam je. Sehingga kita nak buat, nak atur sesuatu, kata bapak, jangan, kamu diam je. Kita diam. Tanggung beres saja. Tanggung beres saja. Ya. Tu, tanggung beres saja. Tenanglah kita. Jangan lagi kalau kita nak tadbir pun tidak ada faedah kerana bapak kita sudah tadbir untuk kita. Itu sebagai contoh dari perbandingan. Oleh yang demikian, kalau kamu nak tadbir juga, dalam arti kamu buat perlombaan dengan bapak kamu, itu kurang beradabnya. Ini perbandingan. Jadi hakikat Allah yang mengaturkan segala-galanya. Hanya Allah ilham kepada kita, rasa terlintas di hati mau buat begitu. Semua tu ialah dari tadbir Allah. Mari melalui usaha kita. Itu saja. Allah juga ilham mencapakan. Arti segala kita tadbir, ingat ini dari Allah. Ini dari Allah. Yakni hakikatnya.
Itulah di antara lain. Tengok Allah menjadikan di kita terasanya lapar. Awak perasaan lapar. Lalu kita mencarikan makanan. Usaha. Lalu kita makan. Setelah kita makan cukup. Rasanya kenyang. Hakikat siapa yang melakukan perasaan lapar itu? Allah. Berasa nak cari di situ sini. Pergi situ. Kadang-kadang kita tidak niat pun nak pergi berhenti di situ. Nak makan di situ. Tapi bila Allah Ta'ala dah menentukan, berhenti. Dengan tidak ada niat qasad pun. Contohnya macam kita lalu masa ni. Lalu di jalan tempat berhenti di apa situ? Kerutan. Berhenti nak tengok, nak pandangkan keadaan suasana di sana. Tapi ada rezeki teh di situ. Baru minum teh. Tak ada niat dari awal nak minum situ. Tapi bila berhenti minum teh. Apa ni? Allah telah menentukan rezeki kamu sekadar minuman ada di situ. Itu kalau kita sampai alhamdulillah ala kulli hal. Kadang-kadang kita niat hati nak beradu makan di situ. Enak makanan di situ. Niat hati nak pergi ke situ. Pergi-pergi tutup kedai. Hari ini tidak jual. Masyaallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak ada rezeki kita hari ini. Kan? Jadi hatinya tenang. Bila sampai situ. Kalau tiba tak sampai, sedih. Itu dia kan. Itulah macam-macam jadilah. Itu sedikit saja. Tapi walaupun begitu, dengan takdir Allah, dengan taufik dari Allah, ada beberapa orang yang sampai di situ. Bagi yang belum sampai situ, kita kan riyadah. Allah tak sampaikan lagi supaya kita dalam perjalanan. Untung dalam perjalanan. Kalau cepat sampai, tak lanjutkan lagi perjalanan kita tu. Itu dia. Cukuplah dulu sekadar itu saja. Al-hikmatur rabi'ah. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1.50. Zuhur jam 12.50. 12.50. Sekarang baru 12 ya. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Paling banyak 3 orang. Silakan minum. Ya baik. Ya, ada dua orang. 4 ni. Tolong je. Baik. Untuk selanjutnya kue berlapis. Ya, sama juga. Sana pun Kue lapis. kue berlapis juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya bertanya tentang sifat asli. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan kata Allah mereka berada di alam itu adalah orang yang sangat agung akhlak. Dan tidak yang lain Allah menyebut tentang sifat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. kita menyampaikan Allah yang makhluk dalam surah Abasa dan Jangan Allah Rasulullah dan beliau merasa ketika Abdullah ingin melakukan pertanyaan kepada Rasulullah, beliau menyampaikannya dalam fokus kepada seorang besar dari orang. Bagaimana kita
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ke atas. Alhamdulillah. Pertanyaan yang telah dibentangkan tadi berkaitan dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah sendiri memuji, memberi pangkat kemuliaan kepadanya dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebelum itu Allah bersumpah nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tolak dulu sebagaimana sangkaan orang-orang kafir Quraisy dan lain, mereka mengatakan Muhammad itu yang gila kan. Maka Allah tolakkan, ma anta, tidaklah engkau hai Muhammad, bi ni'mati rabbika, dengan semata-mata kurniaan anugerah Tuhanmu, tidaklah mu itu, bukanlah mu itu yang bimajnun, yang gila. Tolak dulu. Mari pula sambung lagi. Bahkan jauh daripada sekaan tuduhan yang dituduhkan mu tu yang gila. Jauh sekali. Bahkan salahnya naik idrak, salahnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguh engkau, tengok taukid dengan inna, jumlah ismiyah. Lagi pula mari lam taukid sekali lagi, wa innaka la ala khuluqin azim kan. Dan sesungguh bahawa engkau la ala khuluqin azim, di atas khuluq. Sini terjemah apa khuluq? Akhlak. Kelakuan. Arak lagi khuluq, akhlak. Tu jamak dia akhlak. Kelakuan. Kelakuan ataupun perangai. Panggil tak? Ya, perangai. Ya. Sesungguh engkau hai Muhammad, sungguhnya atas perangai yang amat besar dan agung sekali. Kita dengar di situ bahawa inilah kemoncoknya sifat kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampai kalau kita nak bilang satu persatu tentang fadl, kelebihan dia tu, tak kuasa kita nak bilang kan. Sebab dalam Burdah dia kata fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun. Sesungguhnya kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laisa lahu hadd. Tidak ada batas. Kinayah daripada sangat banyak sehingga tidak ada batas. Yang ini di sisi kita. Tidak nafikan di sisi Allah kan. Ada batasannya. Kerana apa? Kerana tidak ada batas, kerana Allah Ta'ala berkata juga kepadanya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya setengah tafsir, saat yang terkemudian bagi engkau hai Muhammad lebih baik daripada saat yang terdahulu. Artinya setiap saat ia naik semata. Ketinggian dia. Saat yang terkemudian lebih baik daripada saat terdahulu. Maknanya tinggi semacam. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebab tu surah Wadduha juga dia dipanggilkan surah Muhammad. Satu panggilan surah Muhammad. Kerana tolak beberapa orang dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah tinggal, Allah tak mempeduli. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bila ayat itu diturunkan, menyebabkan terasa apa ni sini panggil, menyusahkan, menyakitkan hati orang kafir. Mereka nak menjatuhkan, tapi Allah menaikkan. Mereka nak merendahkan, Allah menambahkan ketinggian. Macam mana? Kalau orang yang kita deki supaya nak jatuh, tapi dia kau naik, macam mana perasaan kita? Allah sakit hati, azab dunia lah.
Asal dunia. Kita suka nak wisianu itu jatuh. Tiba-tiba kau tinggi jawatan. Pangkat kau naik lagi kita kau susah hati. Begitulah. Kemudian ini ayat menunjukkan bahawa kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak terhingga, tidak ada sakat di sisi kita. Nah, kemudian mari tengok di ayat satu lagi macam di surah Abasa tadi kan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tengok situ abasa, masam mukanya. Iya, mana? Masam muka. Wa tawalla, berpaling, mana tak ambil peduli, tak ambil sambutan lah. Tak sambut lah. Jadi ayat ini dikatakan mu'atabah. Mu'atabah kalau orang petani panggil merepek, mengepek. Sini panggil mu'atabah ni mencela. Mencela. Nah, mengepek orang petani panggil. Mengepek, merepek lah. Ada cakap merepek. Merepek ni bukan mencela. Merepek lah. Merepek ke merepek? Betul tak? Betul tak? Mu'atabah. Ayat ni Allah mu'atabahkan Nabi SAW merepek. Maka repek ni bukan mencela. Kadang-kadang nasihat. Tapi kita orang kena merepek ni tak senang hati. Kalau orang petani macam bapak selalu merepek, Allah ayah bapak ni selalu merepek, kita tak senang hati. Kerana dalam repetan, dalam merepek tu ada perkataan yang tidak membetuli dengan kehendak kita. Nanti kita susah hati. Sebenarnya dalam merepek ini adalah nasihat. Nah, menambahkan kelebihan sebenarnya. Jangan buat begini, anak. Jangan buat begitu. Sepatutnya kena buat begini. Kita pun bapa selalu merepek. Sebenarnya kehendak bapa macam mana? Nak mengakakkan lagi kedudukannya. Tapi kita panggil mu'atabah. Dan pula bagaimana kata tadi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah mengatakan bila ditanya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan dia jawab kana khuluquhu al-Quran. Habis tafsir lah, mati hidup balik tafsir tak habis lagi. Khuluqana khuluquhu al-Quran, adalah perangai Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ialah Quran. Allah tak habis nak bilang. Tiba main sikit sana, ini merupakan mu'atabah, merepek. Bukan mencela, mengkeji semata-mata. Bahasa Aceh mumput-put. Mumput-put. Tu bahasa Aceh tu. Kalau itu merepek sana bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merepek sama dengan bahasa petani. Cuma bahasa petani tukar huruf sikit. Merepek jadi mengepet. Jadi mengepet orang petani. Mumput-put. Puput. Sebut tak kena pun lari makna tu. Kan? Malah nak faham cukup nah. Faham. Itulah mu'atabah, bukan semata-mata mencela, bukan arti mengkeji. Maka bila kita faham di situ, maka tak ada jadi tanakutlah dengan ayat dengan hadis kana khuluquhu al-Quran, dan juga Allah sendiri mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu merupakan mu'atabah. Nah, lagi pula masuk dalam bab kata apa? Dia panggil tarkul aula, hasanatil abrar, sayyiatil muqarrabin. Nasbah orang muqarrabin sekadar tu rasanya tercela dah. Tapi nasbah orang abrar, baik kebaikan tu. Kalau kira betul-betul si Abdullah ibn Maktum lah kurang beradab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengah berbicara dengan kaum kan. Maka dia mari, ya Rasulullah ajarkan saya apa jadi. Sedangkan dia tengah berbincang, dia tengah bercakap dengan satu kaum. Itulah yang Rasulullah paling tengok air muka. Ini tabiat manusia. Tabiat manusia bila tak apa, dia tidak mengenai dengan hati, air muka dia berubah.
Berubah merah kalau bentuk nak marah kan, merah mukanya. Kalau bentuk malu, pucat, orang petani panggil. Panggil pucat tak sini? Pucat putih tu. Pucat juga? Pucat juga. Air muka kita berubah kalau ada malu, pucat air muka berubah. Kalau berasa nak marah, dia main merah air muka. Kan? Tu panggil ini tabiat manusia. Maka walau bagaimanapun ia mengajar tunjuk ajarkan seolah-olah kamu hai Rasulullah kurang sikit munasabah dinisbahkan dengan yang lain. Kalau yang lain tak ada apa satu. Yang salah balik nu. Mari ya Rasulullah, tu yang salah nu. Sepatutnya tunggu dulu. Sepatutnya gitu. Tapi oleh kerana balik ini muqarrabin, dia ambil mu'atabah sikit. Itu aja. Tidak kata mengurangkan mutabak, tidak. Patut orang Rasulullah kan apa segala gerak-geri yang berlaku atas dirinya, af'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan segala umum nabi-nabi, semua perbuatan dia panggil dairatun yang berkeliling berputar, sini panggil kan. Berputarlah. Yang berkeliling berputar di atas wajib dengan sunnah. Tak ada yang haram, tak sekadar haram, makruh, bahkan apa dia ni makruh khilaful aula pun tidak. Sebab perbuatan orang nabi-nabi ni dia hanya bina di atas tabligh, menyampai dan ta'lim, mengajar. Kan? Walaupun sekalipun rupa yang haram berlaku padanya, rupa makruh berlaku padanya, tapi masalah wajib ataupun sunat. Tak ada yang makruh. Sebab tu kata bahas masalah bicara ke masalah makruh, tidak ada perkara makruh dari segi karahahnya. Cuma rupa makruh tapi dia nak ajarkan. Pernah dia kencing berdiri kan. Pernah pula riwayat dia ambil wuduk, basuh hanya satu kali, basuh tangan satu kali, basuh kaki satu kali kan. Sedangkan kita mengaji dalam fiqh menyimpankan al-iktisar alal marratil wahidah itu dikira makruh. Sebab sunat dimeninggalkan. Sunat meninggalkan. Tiba-tiba kita basuh muka hanya satu kali saja dengan tidak ada uzur, tidak ada lain lah. Seperti biasa. Sengaja kita simpan atas satu kali. Makruh kita simpan atas satu kali. Tetapi satu kali yang kita simpan itu adalah perkara yang wajib. Kan? Sekadar meratai itu wajib. Boleh pahala wajib. Makruh dari segi simpan dengan bahawa tidak tambah lagi kali yang kedua. Makruh situ. Sebab tak ada soal. Bagaimana sedangkan kita ambil wuduk tu wajib bagi orang yang berhadas, wajib wuduk jika sekiranya nak melakukan perkara yang terhati di atas wuduk. Kemudian dikatakan simpan atas sekali itu makruh. Bagaimana? Adakah pahala wuduk itu kerana makruh? Jawabnya lain iktibar. Simpan atas satu kali, basuh sekadar meratai itu wajib. Maka wajib ada pahalanya. Bila ikhlas, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Maka ada pahala. Pakata makruh, sedangkan makruh ni ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau lakukan juga tidak dijanjikan berdosa, salah. Tetapi dijanji pahala sekiranya kalau pantang tinggal. Macam mana wuduk itu? Jawabnya makruh dari segi iktisar, simpan atas satu dengan bahawa tak tambah kali yang kedua. Itu tak ada pahala tu. Maka kali yang kedua tidak lakukan, mana pahala? Ada satu kali hak wajib, itu pahala wajib. Tak dapat pahala hak yang kedua, yang ketiga, maka kita tidak tambah yang kedua, yang ketiga. Itu maksudnya. Demikianlah. Itu mana kata belana. Jadi rupa dia ambil wuduk satu kali. Kalau kita simpan atas satu kali dengan tidak ada uzur apa-apa, maka makruh. Tapi Nabi bukan makruh, sebab dia mengajarkan. Mengajar apa? Bahawanya satu kali cukup memadai. Tambah yang kedua kali, yang ketiga kali itu merupakan sunnah dia nak ajar. Kalau ianya muwazabah, mengakali setiap kali ambil wuduk meniga, tak pernah ianya satu sifat atas satu ataupun dua. Kalau muwazabah begitu, nanti dizankan bahawa
meniga itu wajib. Kan? Kana fattabi'uni yuhibbukumullah. Sebab itu di antara alasan dan dalil bagi orang mazhab Hanafi yang mereka hukum kata witir itu wajib sebab antara lain muwazabah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Tak kala muwazabah apa pula ditafsir pula dengan autiru amalil wujub, mari pula muwazabah, maka dia kata wajib witir. Siapa sengaja tinggal witir berdosa mazhab Hanafi. Hingga siapa kalau terus tak buat witir tak boleh dijadikan saksi fasik. Kan? Tapi mazhab kita tak selain pada 5 waktu semuanya sunnah. Autiru amal ditanggakan sunnah muakkadah. Itu bab khilaf yang ulama menyebab kita luas dalam kedudukan. Baiklah, itulah tempat nak menyata tadi apa perbuatan yang segala perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua itu yang berputar di atas yang wajib dengan yang sunnah. Tak ada yang makruh atas ke makruh. Apalagi yang haram ke sangat. Jadi apa berlaku tadi sebagai jadi pengajaran untuk menjadi pada kita bahawa ini masuk dalam bab hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Kan kita ajar didik anak-anak buah kita kan. Bila orang-orang yang mulia datang ke rumah kita, tiba-tiba anak kita dah pergi mari ke hadapan. Bagi kita macam mana? Kadang-kadang kita pukul anak. Kamu ni tak beradan, jangan mari, jangan. Walau tidak bersalah pun bagi tetamu kita, biarlah pasal dia tu kanak-kanak, biar ke dia. Kadang-kadang mari duduk di atas riba. Kena salah anak ni, mari mah di atas riba. Ibu kata, jangan. Bapa kata, jangan. Anak duduk di atas riba. Kita berasa nak marah kan? Adakah salah? Tak ada salah. Tapi memandang kepada tilik pada segi adab, kerana dia tu muqarrabin kita marah. Tapi kalau anak orang lain buat jatuh, kita tak marah pun. Kerana anak kita marah kan. Itu maksud lebat kata hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Itu saja. Sekarang jam 12 lewat 30 minit sini katakan. Optan ni kata 12.30. Satu. Baik, satu lagi. Lepas tu tak ada satu lagi lah. Tak kurang nyata sikit tu. Kalau takdir itu sudah tidak bisa berubah, iya, itu masuk dalam amalan. Itu amalan yang kita bicarakan ini ihsan. Nah, itu amalan kita. Kita disyarakkan masalah kata amilus solihat. Kita disyarakkan supaya kita itu dia berdoa kan. Dia tanya di mana saat ni? Cuba ulangi sekali lagi, tak payah pakai mic. Kalau takdir tidak bisa berubah, untuk apa juga kita berdoa. Iya. Iya. Ya. Apa dah katakan apa semua sekali tak boleh diubah. Ya, hakikat ya begitu, waqi' nafsul amri ya begitu. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah akan berlaku, mesti berlaku ia. Kerana bila Allah takdirkan berlaku, maka ia melakukan. Kembali kepada masya Allah kan. Sebaliknya wa ma lam yasha, apa barang yang Allah tidak melakukan, tidak kehendak berlaku, maka ia tidak melakukan. Bila ia tidak melaku, tak berlaku. Kan? Ya, pegangan akidah ia begitu. Makam ihsan kita tepatnya apa? Bila apa yang berlaku supaya hati cepat sampai kepada qada. Itu ihsan di situ. Kemudian bagaimana berdoa, kita doa. Maka hubungkan dengan yang ni, ada pernah Nabi SAW bila dia bercakap tentang qada, setengah-setengah sahabat tanya, kalau begitu kita hanya berteguh dengan takdir saja,
Tak payah kita buat apa-apa. Tak apa. Mana tak payah kita buat apa-apa? Dia tanya. Jangan. Itu kullun muyassarun. Semuanya itu diberi kemudahan oleh Allah. Klik pada ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sebaliknya wa amma man bakhila wastaghna apa dia wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Klik pada situ juga. Maknanya bila orang yang Allah Ta'ala menentukan yang baik yusra, Allah mengilhamkan mencapai berasa nak berdoa. Itu ilham daripada dia juga. Maka diri berdoa sendiri itu ialah ibadat. Sama ada diterima tak diterima, itu adalah ibadat. Karena ad-du'a huwal ibadah. Satu riwayat ad-du'a mukhul ibadah. Dikira otak. Macam kita tak ada otak kan? Macam mana tak ada otak? Bodoh. Tak cergah. Tak ada otak kan? Maka doa merupakan otak bagi ibadah. Itu satu riwayat. Satu riwayat doa itu sendiri ialah ibadah. Karena Allah perintah ud'uni. Atas kaum yang mentafsirkan utlubuni. Kamu minta akan aku. Janji daripadanya astajib lakum. Walaupun banyak tafsiran. Ini dalam sarah ikan ada juga ni berkait dengan masalah cara berdoa di akan datang. Nah, jadi doa itu adalah ibadat. Bagi seperti sembahyang lah juga. Allah perintah sama kan? Aqimus salah, ud'uni. Sama-sama amat. Mintalah kamu. Jadi diri kita minta ialah ibadat daripada Allah. Kemudian nak minta tu, terkadang ilham daripada Allah. Cuba tengok contoh, sekalipun yang kufur. Terkadang Allah Ta'ala lagi kaitkan. Bila Allah Ta'ala menentukan nak dapat sesuatu, terkadang ilham kepada insya-Allah. Terkadang kita lupa pada insya-Allah menyebabkan tak dapat. Seperti contohnya Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud, isteri dia berapa? Setahunnya 100. Tak ada orang. Tapi anaknya lagi hebat, Sulaiman. Berapa Sulaiman? Isterinya 300. Baik. Kemudian Nabi Daud alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam duk mencerita tentang apa dia ni kekuatan Daud. Dan dia disamping dia khalifah, nabi lagi rasul. Siapa dia? Apa dia tu? Bersumpah demi Allah, dia akan mensetubuhi segala isteri dia, dapat anak tiap-tiap satu, mengandung dalam semalaman. Itu nak menyatakan kekuatan Daud. Semalaman dia akan mensetubuhi isteri yang 100, akan mengandungi tiap-tiap 100. Sampai di situ hanya mengandung 1 saja. Apa tu sebabnya? Allah Ta'ala buat sebab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah, kalau Daud kata insya-Allah 100 mengandung semuanya. Kalau ialah. Kalau ia kata insya-Allah, najadah mengandung semua 100. Tapi mengandung 1 kerana Daud tak kata insya-Allah. Bapa tak kata, dia dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terklik pada hakikat iya. Dan cerita yang sama. Sikit lagi, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Kan cerita Zulkarnain. Setelah disekat antara 2 gunung kan. Tapi apabila itu Zulkarnain kata kata apa selepas pada dia disekatnya, dia kata haza rahmatun min rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Satu qiraah, dakkam, satu qiraah. Tepat yang kita naknya bercara. Jadi apabila ini setelah disekatkan, ini cukup kukuh, tak akan rubuh lagi, tak boleh dirubuh lagi oleh Ya'juj Ma'juj. Inilah rahmat dari Tuhanku. Fa iza jaa wa'du rabbi,
apabila sampai datangnya oleh janji Tuhanku dengan rubuh, dengan pecah, sekatan itu akan berlaku. Fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkan ataupun dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Baik, bagaimana sebabnya? Ini janji dari Allah. Apa dia sekatan yang disekat oleh Zulkarnain akan pecah, akan runtuh. Kota ni panggil rubuh, sini panggil macam mana? Rubuh. Akan rubuh. Tapi Allah Ta'ala buat sebab. Kan dalam riwayat hadis menyatakan Ya'juj Ma'juj selalu mereka korek. Tadi panggil korek juga. Korek tiap-tiap hari. Korek sampai kepada petang. Kata pengtuanya, kita berhenti setakat ini, nanti sambung lagi esok. Balik. Maka tertutup balik kan. Halah hadis sebut. Begitulah hari-hari. Tapi bila sampai Allah Ta'ala kata apa fa iza jaa wa'du rabbi, korek sampai situ, nanti kita mai sambung esok lagi insya-Allah. Ayatnya tu insya-Allah. Tak awak sabar situ. Insya-Allah. Maka bila dia balik, korektan dia korek tadi tidak ditutup lagi. Bila mari berikut sambung tembus ke depan. Ni mana kata kecek atas sahabatnya begitu, klik pada hakikat itu dia. Fardu takdir. Kalau tak kata insya-Allah, sampai bila pun korek tak tembus. Kalau tak kata, tapi Allah Ta'ala kan nak ikut tembus dengan sahabat insya-Allah. Jadi itulah. Jadi mana kata tak sunyilah kita daripada hakikat. Ya begitu. Dari segi sahabat, ya begini. Maka kita nak, bila kita mengaji hakikat, tak faham tentang syariat, kalau begitu makanan Allah Ta'ala beri kenyang, tak makan apa kenyang, itu dah. Ya. Kalau nampak lapar, makan banyak pun tak kenyang. Kalau Allah Ta'ala tergediakan lapar, kalau gitu boleh tak nak pilih kata kita jangan cari makanan, boleh tak? Tak tanya situ. Itulah maksudnya. Begitulah mana ilmu yang kita bercara ihsan ialah syarat nak mensempurnakan iman kita dan amal. Yang ini syarat nak mensempurnakan iman dan Islam. Nah, kau berbicarakan yang tadi semua tu Islam, cara amal soleh tidak soleh. Manakala iman dalam ilmu usuluddin bicarakan akidah yang sah, yang tidak sah. Adapun ihsan ini nak mensempurnakan, nak cantikkan lagi. Itu je. Sebab itu kalau kita tak faham dalam ihsan ni pun tidak kata dia tidak mengesahkan akidah ada. Cuma tidak cantik, itu saja. Baik. Maka rasanya cukup dah sekadar ni dulu dah. Insya-Allah Taala lain kali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu kita akan bertemu kembali insya-Allah jika sekiranya Allah melanjutkan lagi umur antara kita, disampai pula memberi kesihatan antara kita semua, serta memberi taufik kepada kita dapat kita nak amalkan, dapat kita tetap di atas iman dan amal yang soleh. Insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita akan jumpa lagi di lain kali dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ini sekadar inilah saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.